Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke webinar Kepimpinan Wanita bagi tahun 2023 siri kedua pada tahun ini ya. Webinar ini adalah anjuran Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim UKM dan bagi tajuk untuk pagi ini adalah berkenaan dengan kepimpinan kepimpinan wanita dalam kesihatan, ya. Alright, dalam penyelidikan kesihatan komuniti. Alright. Dan kita sangat bertuah pada pagi ini kerana tetamu kita pada hari ini adalah Profesor Po Be Good, ya. Saya rasa ramai yang kenal dengan Prof Po sebab Prof Po ni juga banyak juga terlibat dengan beberapa siri talk sama ada melalui webinar ataupun banyak lagi lah ya perkongsian yang dibuat oleh Prof Po. Okey, Prof Po adalah apa khabar Prof Po? Baik, khabar baik Dr. Mimi. Okey, alright. Saya kenalkan sedikitlah ya. Okay, Prof Po adalah dari Fakulti Sains Kesihatan UKM. Kalau kita lihat Prof sangat aktif dengan pelbagai aktiviti penyelidikan sains kesihatan di dalam maupun di luar negara dan beliau turut menerima pelbagai pengiktirafan dari pelbagai pihak di dalam dan juga luar negara. Dan beliau merupakan pakar dalam bidang pemakanan kanak-kanak dan remaja di mana ianya meliputi aspek obesiti, pemakanan, energy metabolism, physical activity dan body composition. Menarik ni ya, terutamanya bukan saja kepada ibu-ibu ya, pada semua pihak lah ya yang berminat untuk mengetahui tentang kanak-kanak dan remaja ni, terutama dalam segi pemakanan. Baiklah, kita teruskan Prof Po boleh dengan soalan pertama? Okey. Okey, Prof Po, soalan pertama, boleh tak Prof kongsikan dengan kita semua pengalaman Prof dalam kerja-kerja penyelidikan ya, yang berkaitan dengan kesihatan komuniti terutamanya. Bagaimana Prof melihat perlunya sifat kepimpinan dalam kerja-kerja penyelidikan dan bagaimana Prof mendapat pendedahan dan bagaimana Prof sendiri melaksanakannya? Silakan. Okey. Dari segi kerja-kerja penyelidikan, so bidang fokus saya memang pada pemakanan kanak-kanak dan remaja. So kebanyakan penyelidikan saya berkaitan dengan kanak-kanak, remaja dan memang saya senanglah dengan kanak-kanak dan remaja. Tapi dari segi sifat-sifat kepimpinan, contohnya saya rasa kalau kita nak menceburi sesuatu bidang, kita perlu of course ada kepakaran teknikal dalam bidang tersebut. So saya pernah dulu macam ada seorang student PhD yang dia cakap, Prof, saya nak juga buat dengan you. Dalam projek PhD yang dia rancang tu, sebab PhD tu tak ada grant, so dia adalah pensyarah dari sebuah universiti lain dan bila dia rancang projeknya, adalah sebahagian yang macam body composition saya pandai tapi ada juga bahagian yang dia buat yang saya kurang pandai. So di situ kita perlu adakan kolaborasi lah dengan penyelidik lain yang pakar dalam bidang yang lain. So itu sangat penting. Tapi pada saya, bila kepakaran teknikal kita kurang dalam sesuatu bidang, sama ada kita perlu belajar dengan cepat, so macam learning curve tu sangat steep, ataupun kalau kita terkial-kial nak belajar, terpaksa juga kita belajar. Kalau kita tak belajar, kita memang akan lost dalam projek tersebut lah. So kepakaran teknikal saya rasa sangat penting. Keduanya pada saya, kalau kita nak memimpin sesuatu projek penyelidikan, kita perlu ada wawasan apa yang kita nak buat dalam projek tersebut. So itu satu-satu projek je, tapi sepanjang kerjaya saya dah panjang kan, nanti nak pencen dalam beberapa tahun saja lagi. So kita perlu juga tahu apakah bidang yang kita nak menjadi so-called pakar lah dalam bidang tu. Sebab especially untuk kita yang bekerja di universiti, memang kita perlu
tahu ya, kalau kita sebab kerja di universiti kita of course as pensyarah muda, lepas tu kita nak naik ke senior lecturer, Profesor Madya, lepas tu profesor. Bila kita nak apply untuk jadi profesor, orang akan tanya pada kita, apa bidang kepakaran you? Kalau kita tak tahu bidang kepakaran kita, macam kita buat a jack of all trades but a master of none, susah untuk jadi profesor. So kita perlu ada wawasan apa vision kita untuk kerjaya kita, dan adakah vision untuk kerjaya kita tu is it in line with vision untuk contohnya pusat kita, fakulti kita, universiti kita. Adakah universiti kita memerlukan kepakaran dalam bidang tersebut, contohnya lah. Okay. Pada saya, kalau kita nak jadi successful leader dalam sesuatu projek ataupun penyelidikan kita, kita juga perlu pandai berkomunikasi, sebab untuk especially projek yang macam bidang kita lah, kesihatan komuniti, pemakanan komuniti, ataupun macam bidang Dr. Mimi sendiri, antropologi, kita perlu berkomunikasi dengan peserta kita. Tapi bukan itu saja. Bila kita ada tim penyelidik, kita perlu pandai berkomunikasi dengan tim penyelidik kita, pelajar kita, bos kita. So dari bawah sampai ke atas. Kalau kita tak tahu nak bagi tahu orang apa yang perlu dijalankan, nanti terbengkalai projek itulah, saya rasalah. So itulah beberapa saja macam sifat-sifat yang kita perlu adalah untuk menjayakan penyelidikan kita. Okay. Terima kasih. Tadi Dr. Mimi ada juga cakap macam mana saya mendapat pendedahan. Betul. So untuk pendedahan, of course the first learning kita belajar daripada penyelia kita, penyelia PhD kita. So untuk PhD saya dulu ada 2 orang penyelia, Prof Ismail, dia dari UKM Bangi dulu, Fakulti Sains Hayat, dah tak wujud dah Fakulti Sains Hayat sekarang. So dia dengan actually isterinya juga bekerja di jabatan yang sama, Dr. Zawiyah. So dua-dua orang ni merupakan penyelia saya, dan daripada mereka berdua saya belajar macam mana nak conduct research untuk PhD, dan pada saya mereka berdua ni as my supervisor lah sangat sesuai, because one of them macam Prof Ismail, he's very big visionary person, dia akan tahu apa yang overall vision dia macam mana untuk projek, dan seorang lagi very detail. So bila check thesis kan, seorang check yang big picture, seorang check yang detail-detail, spelling salah macam tu. So pada saya sangat bagus lah. So itu saya belajar daripada mereka. Tetapi selepas itu bila kita bekerja, kita juga banyak belajar daripada colleagues kita yang lain, sama ada di jabatan atau fakulti, ataupun colleagues lain yang di peringkat universiti dan juga di luar negara. Sangat padat dia perkongsian Prof ya. Yang dapat saya ringkaskan dekat sini kan, perlu ada kepakaran teknikal, kena pasti bidang kebakaran, kena pandai berkomunikasi, kalau tidak nanti kerja tak jalan. Kemudian perlu juga ada ya mentor yang baik, yang banyak mendidik Prof ya. Ini juga satu rezeki ya Prof ya. Alright. Okay, kita teruskan dengan soalan kedua. Alright. Sepanjang Prof terlibat dengan penyelidikan dalam bidang kesihatan komuniti ya, apakah yang paling Prof rasa terkesan di dalam hati, terutamanya melibatkan wanita? Ya, mungkin Prof boleh kongsikan juga, terutamanya kalau ada elemen-elemen kepimpinan wanita tersebut ya. Alright. Okay, so maybe kepimpinan wanita tak berapa berkaitan, tapi berkaitan dengan wanita. So contohnya bidang kepakaran saya adalah macam saya cakap tadi, pemakanan kanak-kanak dan remaja, dan daripada kajian yang
yang terkini ya, yang Kementerian Kesihatan laksanakan, NHMS, National Health and Mobility Survey, mereka mendapati bahawa kadar kebantutan dalam kalangan kanak-kanak di bawah umur 5 tahun semakin meningkat. Sebenarnya kalau negara yang macam hampir mencapai negara maju ya, kita actually dalam developing countries, tapi kita sudah dalam upper middle income countries, sepatutnya kadar kebantutan semakin menurun. Tapi di Malaysia kadar kebantutan semakin meningkat dalam beberapa tahun lepas yang NHMS ada buat kajian lah. So pada saya, kenapa kadar kebantutan mungkin berlaku, ini mungkin disebabkan oleh keadaan ekonomi yang kurang baik, pendapatan yang agak especially zaman COVID ya, di mana ramai yang tak bekerja dan sebagainya. Tetapi yang herannya, kadar stunting ataupun kebantutan kanak-kanak yang berlaku paling tinggi actually di Putrajaya. Dan kita tahu di Putrajaya adalah tempat di mana kaki tangan kerajaan bekerja di situ, ada yang sangat high ranking semua di situ. So pihak KKM actually IKU lah, Institut Kesihatan Umum, mereka juga ada membuat kajian lah untuk find out apa faktor-faktor yang boleh menyebabkan kanak-kanak yang di Putrajaya ni mengalami kebantutan yang peratusannya agak tinggi lah. Okay, so kajian tu masih belum diterbitkan lagi, so saya tak share lah resultnya. Tapi yang pentingnya pada saya untuk mengelakkan daripada kadar kebantutan yang tinggi, sepatutnya the first 1000 days of life, macam 1000 hari yang pertama kehidupan kita, adalah sangat penting ya untuk menjaga pemakanan. Dan bila kita cakap 1000 hari pertama, kita bukan kira dari tarikh lahir kita. Kita kena kira dari semasa mak kita mengandung kita. So pada ibu-ibu yang hamil. So kalau semasa mereka hamil, sebelum mereka hamil, mereka menjaga pemakanan mereka supaya sangat elok dan baik, then anak-anak yang dilahirkan akan kurang risikonya untuk mengalami kebantutan, ya. Selain daripada tu, of course, mengandung kita 9 bulan saja, lepas tu 2 tahun lagi bila kanak-kanak tu berusia from birth until 2 years old, kita kena jagalah pemakanan mereka supaya mereka makan. Of course, the first 6 months full breastfeeding, exclusive breastfeeding penyusuan susu ibu yang eksklusif seboleh-bolehnya, dan selepas itu kita mulakan makanan pelengkap yang baik untuk mereka. Okay. Satu lagi yang penting ya, untuk since kita cerita pasal wanita, sebelum kehamilan, masa kita merancang untuk planning, family planning kita perlu pastikan pemakanan kita baik, especially pastikan kita makan sayuran hijau dan sebagainya supaya kita dapat folate ataupun acid folate daripada diet kita, supaya bila kita lahirkan anak tu, anak kita tak mendapat kecacatan tube neural ataupun kecacatan otak. Sebab kalau pregnant mother, dia kekurangan acid folic dalam dietnya, kemungkinan besar anaknya akan dilahirkan mungkin dengan smaina bifida ataupun lebih teruk lagi. Okay, so saya tak pastilah para peserta kita hari ini adakah lelaki ke semua perempuan saja, tapi as perempuan kita perlu jagalah pemakanan kita. Actually dari muda sampai tua is very important, tapi saya cuma highlightkan pasal pemakanan semasa mengandung sebab saya rasa itu sangat penting
bukan untuk kesihatan kita sendiri saja, tapi untuk generasi-generasi anak dan cucu kita yang akan datang. Itulah Wah, sangat satu pengetahuan yang sangat penting ya pada hari ini, iaitu berkenaan dengan kadar kebantutan di kalangan kanak-kanak yang semakin tinggi. Ini sesuatu yang perlu diambil serius saya kira ya, kerana ini juga melibatkan kepimpinan ibu-ibu dalam merancang pemakanan anak-anak. Kan Prof kan? Dan pada saya, kerana kini masyarakat semakin kompleks ya, pemakanan juga ada banyak cabarannya ya. Dulu-dulu mungkin ibu-ibu kita berhadapan dengan makanan yang natural ya, less processed food ya. Tetapi sekarang ini kita ibu-ibu perlulah berpendidikan juga ya Prof ya, untuk memilih jenis-jenis makanan yang sesuai. Ya. Satu lagi, apa risiko? So contohnya kalau anak-anak kita ada mengalami kebantutan, kebantutan dalam kalangan kanak-kanak yang kurang dari umur 5 tahun, ia dikaitkan dengan dia cognition, dengan kecerdasan mereka masa belajar, dan selain daripada itu tahap pendidikan kanak-kanak yang stunting ni, mereka biasanya kurang setahun daripada kanak-kanak yang tak mengalami stunting. So mungkin tak pergi universiti ke something like that. Dan disebabkan itu pendapatan mereka di masa depan akan lebih rendah. And then it's like vicious cycle lah. So seboleh-bolehnya kita sebagai perempuan, ibu-ibu, kita make sure pemakanan kita elok supaya kita jaga juga pemakanan anak-anak kita. Because it's all berkaitan, bukan saja dari segi kesihatan tapi juga dari segi kehidupan kita. Okay. Selama ni saya selalu didedahkan dengan masalah obesiti dalam kanak-kanak ya. Rupa-rupanya kadar kebantutan juga tinggi. So Prof, pada orang yang tak tahu macam saya ya, kebantutan tu in terms of what? Adakah rendah ya, ataupun termasuk perkara-perkara lain? So bila kita cakap, bila saya pakai perkataan kebantutan, I'm referring to the English word stunting. So stunting is in terms of height. So berapa tinggi kita? Kita tinggi ke kita rendah? Okay. Dan kalau kanak-kanak yang dia stunting, maksudnya bila kita bandingkan ketinggian anak kecil tersebut berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya, dia lebih rendah. So adalah kalau kita tengok ada growth chart ya. Kalau kita yang dah pernah beranak, biasanya hospital akan bagi kita growth chart untuk kita plot tumbesaran anak kita. Okay. So kalau kanak-kanak tu stunting, walaupun kita ukur ketinggiannya saja ataupun baby dia tak boleh berdiri, kita ukur panjangnya saja, ada banyak kajian yang mendapati bahawa stunting tu adalah berkaitan dengan tumbesaran otak dan sebagainya lah. So kesihatan, kecerdasan, pembelajaran di sekolah, how long they study, do they study to higher education or not, and which of course relates to pendapatan mereka dan sebagainya lah. So sangat pentinglah kita menjaga pemakanan supaya sebaik-baiknya lah kan anak kita jangan stunting. Okay, alright. Satu perkongsian yang sangat penting ya pada pagi ini, Prof. Okey, dan kebetulan saya pula tinggal di Putrajaya. Oh, boleh tak sabar nak tahu finding kajian tersebut ya Prof. Okey, alright. Sedar tak sedar kita dah hampir ke soalan yang ketiga dah ya. Okey, soalan yang ketiga Prof. Kalau kita lihat, Prof banyak terlibat dengan grant penyelidikan dari luar negara ya, bagi manfaat penyelidik muda
bukan saja di QM, malah di luar sana, apakah yang dapat Prof kongsikan? Ya, apakah selain pada sifat-sifat yang Prof dah sebutkan dalam soalan satu tadi ya, apakah yang perlu ada dalam jiwa penyelidik khususnya wanita ya, selain pada perlu berani ya, misalnya apa lagi yang boleh Prof kongsikan? Ya, silakan Prof. Okay, so dari segi grant penyelidikan luar negara, sebenarnya saya baru jugalah. So maybe dalam the past 15 years baru ada grant penyelidikan luar negara lah. Masa dulu, I think between 15 to 20 years ago, ada satu event di Bangi, sebab kampus kita kat KL kan. So masa tu saya ke Bangi dan saya jumpa Prof Osman. Prof Osman dia lecturer saya dulu di Food Science and Nutrition, dan dia cakap, Bikun, you tahu saya kerja di sini, dah lama saya tak depend pada grant university ataupun grant kerajaan sebab susah nak dapat. Masa tu tak banyak sangat duit lah untuk grant. Macam masa sekarang saya rasa ada lagi banyak duit lah grant kerajaan ataupun university. So dia kata saya banyak dapat bekerjasama dengan industri, so grant luar semuanya. So saya tanyalah macam mana Prof dapat grant macam tu, and I cannot imagine macam mana saya boleh dapat grant macam Prof Osman lah. So tapi saya macam tak planning lah, saya just tanya dan rasa macam wah, very motivated by him. But I didn't really try like saya mesti dapat grant luar negara, macam tak jugalah. Tapi pada saya, cara kita boleh dapatkan grant luar adalah ada beberapa at least tu lah proses yang kita perlu buat ya. Satu adalah networking, dan saya rasa semua orang dah tahu networking tu sangat penting. Tapi jangan kita sangka macam kita pergi ke conference hari ni, esok kita dah ada kawan luar negara tu, kita boleh apply grant sama-sama. So contohnya projek Toy Box Study Malaysia yang kami mulakan tahun 2017, saya kenal co-researcher projek itu sejak zaman PhD saya. Lebih 20 tahun sebelum kami apply grant bersama-sama. So it's 20 years, yang jangka panjang lah. Tapi ada juga yang jangka pendek. Ada satu projek lagi yang sekarang masih tengah jalan lagi. Saya attend conference tahun 2017. Lepas tu ada seorang penyelidik Australia, dia kata, okay, Prof kenal tak siapa-siapa kat universiti atau Malaysia yang boleh buat projek yang sekian-sekian? Saya kata ada kolik saya, seorang tu yang muda, nanti saya connectkan you dengan dia. Tapi last kita apply grant sekali, tak dapat, gagal. But lepas tu suddenly grant tu daripada International Development Research Center dari Canada, suddenly mereka kata, kami ada dana lebih, project you interesting, cuba you ubah suai dan buat lebih elok, and then apply lagi semula. So bila kami buat dalam tahun 2019 ke 2020, so itu jangka pendek lah, dalam masa 3 tahun macam tu kita dah dapatlah grant tu. So networking pada saya sangat penting, dan jangan sangka orang yang pandai networking tu dia mesti macam extrovert dan sebagainya, which is makes it easier if you are an extrovert, but actually for me I'm an introvert. Kalau saya jumpa orang yang saya tak kenal, saya tak tahu apa nak cakap dengan dia, nak tanya cuaca ke, makan apa ke, macam kekok sangat, saya tak tahu nak cakap apalah dengan dia. Tapi bila kita bekerja sama dan kita ada sesuatu kerja yang kita perlu discuss, saya macam lebih senang lah nak discuss benda-benda macam tu ya. So just to share, because I want to inspire those people who are introverts to not think that introverts cannot do anything, because you can. Okay, so tu pertama. Keduanya, bila kita mendapat sesuatu grant ataupun kita ada sesuatu projek, kita kena berusaha untuk memastikan projek kita berjalan.
berjalan dengan baik, mendapat hasil apa yang patutnya kita dapat. Bila kita dapat grant, bukan je simpan duit tu dalam akaun bendahari, akaun projek kita, kita kena make sure kita belanja. Kalau duit tu tak bergerak, maksudnya projek kita tak berjalan. Contohnya lah macam tu. So perbelanjaan projek semua kita kena pastikan dia berjalan dengan baik. Then kalau macam projek kita yang banyak di komuniti, kita kena pastikan kita memantau kerja lapangan. Kalau masa kita muda-muda dulu, kita yang pergi buat kerja lapangan, tapi bila dah tua-tua macam Prof Po, jaranglah kita pergi buat kerja lapangan. Kita ada student, ada RA, tapi kita kena memantau kerja mereka supaya berjalan dengan baik. So bila dah ada hasil, kita perlu ada penerbitan, kita boleh buat perkongsian melalui persidangan dan orang akan tahu, contohnya lah, so Prof Po lah sebagai contoh, that she can do a project successfully. Macam projek tu tak terbengkalai. So bila orang tahu bahawa you are reliable, you can do certain things, people will come to you and request for your collaboration lah. So macam actually baru-baru ni saya ada satu projek yang sudah berjalan. Saya tak kenal langsung penyelidik tu. Dia adalah pensyarah di UK, tapi asalnya adalah dari negara China. So a Chinese lady working in UK, and she wanted to find a co-researcher. So co-researchernya memang dah orang besar-besar dalam bidang pemakanan. Kalau ada orang pemakanan kat sini macam Boyd Swinburne, orang yang memang wah macam tu, penyelidik yang dah canggih lah. So projeknya dia tengah apply grant masa tu, tapi dia perlukan seorang pakar pemakanan dari Asia Tenggara sebab projeknya dia nak buat di negara China, dia dari China dan dia nak seorang expert dari Asia Tenggara. So dia Google search dan dia jumpa saya. So bila dia email pada saya cakap projek you ni macam saya tak pandai lah, dia nak buat polisi apa entah yang bukan bidang saya. So saya cakap tak apa, kalau you perlukan expert, jom kita buat meeting so that saya tahu actually apa yang dia perlukan. Kalau saya boleh contribute, barulah saya nak join projeknya. Kalau saya tak boleh contribute, saya duduk kat dalam projeknya buat apa kan? So kita buat meeting, then dia manage to convince bahawa memang dia perlulah seorang pakar pemakanan dari Southeast Asia. So saya join projeknya. So projek tu akan tamat dalam beberapa bulan lagi lah. Tapi nasib saya baik, ketua projek tu dia actually muda tau, dalam usia rasa 30-an, 40 paling tua lah I rasa. Dia punya vision sangat panjang. Daripada projek yang 1,5, 2,5 tahun macam tu, dia dah planning fasa 2, 5 tahun punya projek. Fasa 3, 10 tahun punya projek. Projek yang sama tapi expand jadi besar. So sekarang kami tengah apply grant fasa kedua lah untuk 5 tahun kemudiannya. Dan untuk grant fasa kedua memang saya akan memainkan peranan yang lebih sikit lah. Sebab fasa pertama tu memang saya macam belajar je. Tak tahu apa yang mereka cakap. Saya tengah belajar. So fasa kedua kita akan melibatkan negara Malaysia juga. Dengan Kementerian Kesihatan, mereka pun dah setuju. So what I'm trying to say is, bila ada opportunity, kita cuba grab opportunity tu, tapi kita kena pastikan kita boleh contribute balik pada mereka. Kalau kita tak boleh contribute, letak nama cantik-cantik je, I think no point lah. Okey, Prof. Satu perkongsian yang sangat menginspirasikan ya. Terima kasih banyak-banyak. Just nice saja. Dan seperti yang saya rumuskan untuk setiap soalan tadi, yang bagi soalan ketiga saya lihat bahawa apa yang saya boleh lihat adalah meskipun Prof coping with rejection ya, yang pertama-tama sekali masa Grant Canada tu, tapi Prof still has a strong urgency untuk keep going in your applying international grant ya. Ini satu yang pengalaman yang sangat bermakna lah ya, dan saya harap
memberikan inspirasi kepada semua penyelidik dalam pelbagai bidang. Ya, okey, Prof, seperti saya katakan 30 minit itu tak lama ya, tetapi pada kami di PKW ya, kami lihat ini satu perkongsian yang sangat ringkas tetapi padat ya. Terima kasih di atas perkongsian tersebut, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada semua yang turut bersama kami dalam webinar pagi ini ya. Kita lihat ada seramai 353 peserta hari ini. Terima kasih banyak-banyak dan semoga ianya memberi manfaat kepada semua. Terima kasih Prof. Terima kasih juga menjemput saya untuk buat sharing. Okey, terima kasih. Thank you. Jumpa lagi. Terima kasih. Thanks Dr. Mimi. Sama-sama.